Assalamualaikum, salam seram. Hari ni dah 1 Mac dan aku rasa aku nak gunakan peluang 1 Mac ni untuk aku kembali berkongsi kisah seram. So that's why awal-awal tadi aku sebut salam seram. Sebenarnya aku cuba nak plan buat projek 30 hari 30 cerita seram. Tapi tak tahulah boleh tercapai ke tidak, sebab aku mungkin akan buat dalam keadaan macam sekarang sebab aku ada masa untuk bercerita kalau kisah seram ni masa aku dalam kereta kot. Masa aku tengah dalam kereta ni, aku tengah jalan ni, sambil aku on the way nak pergi kerja ke, nak balik kerja ke, macam ni lah aku akan bercerita dengan korang kisah-kisah seram. Janji dapat capai matlamat 30 hari 30 cerita seram. Nak edit kau-kau pun memang tak ada lah. Minta maaf awal-awal ni nak kena bagi penerangan dulu. So korang memang kena dengar aku punya penerangan dulu lah. Okay, so aku akan jarang tengok dekat kamera, kat lens kamera. So aku nak fokus pemanduan aku ni. Tapi sambil aku memandu, aku akan bercerita lah tentang kisah seram. Okay, untuk kisah seram yang pertama. Okay, sekarang ni siang sebab cerita seram ni bagi aku sebelum ni aku pernah cerita cerita seram ni. Tapi kan kadang-kadang tu macam dia memberi impact kepada aku. Tapi aku kata okay, tak apa, kita try buat. Aku try cerita seram ni pada waktu siang ni, tengah siang ni, panas ni. Okay. So hari ni cerita pertama yang aku nak share untuk projek 30 video 30 hari aku ni ialah aku nak share pasal satu pengalaman seram yang aku sendiri pernah alami masa aku menetap kat sebuah apartmen, ataupun dia tak tahu aku nak panggil resort ke apa, tapi tempat tu memang tempat orang bercuti lah, orang menginap, dan dia tak macam hotel lah. Okay, aku panggil apartmen je lah. Okay, masa ni berlaku pada tahun 2021 dan masa tu kita baru je bebas daripada PKP, di mana kerajaan telah membenarkan kita semua untuk merentas sempadan negeri. So aku dengan wife aku pun decide untuk kita pergi bercuti ke Kuantan lah. Okay, so kat mana lokasi apartmen ni aku tak boleh bagi tahulah secara detail, cuma aku boleh cakap dia dekat Kuantan. Okay, so bila aku pergi ke apartmen tu, first kali kita kena sedia maklum lah, PKP kita dah berapa lama dah. So banyak sebenarnya yang tempat-tempat percutian ni dah tak didiami oleh orang lah. Tak ramai orang datang. Kalau ada yang datang pun orang-orang yang dalam, orang kata apa, dalam daerah tu saja kot yang datang kan. Tapi kalau orang yang dalam daerah tu saja yang datang, baik dia duduk rumah, apa dia nak pergi apartmen kan, buang duit je kan, ataupun bayar untuk mandi kat swimming pool je. Tak payahlah nak sewa apartmen kan. Okay, so itu kita kena sedia maklumah keadaan tu, di mana apartmen banyak yang tak didiami oleh sesiapa. So aku dengan wife aku pun, kita orang pun book lah satu apartmen kat Kuantan ni lah. Apartmen ni dia memang besar lah, ada 2 bilik. So aku datang dengan mak mentua aku dengan pak mentua aku lah. So mak mentua aku dan pak mentua aku dia ambil satu bilik, dan aku dan dengan anak-anak aku ambil lagi satu bilik lah. Okay, cuma the problem is dia masih Inggeris pula tiba-tiba. Cuma masalahnya katil yang dalam bilik aku tu, okay, dia punya katil tu size king lah, size king. Tapi boleh orang kata apa, yang boleh baring kat situ cuma wife aku dengan dua anak aku lagi lah. Dan aku terpaksalah beralah sebagai seorang suami dan bapa yang baik. Aku terpaksa beralah. Okay, aku terpaksa beralah dan aku pun tidur kat luar. Okay, masa masuk apartmen tu tak ada apa-apa perasaan langsung lah. Tak adalah rasa macam scary-nya, rasa lain lah apartmen ni. Tak ada. Memang biasa-biasa je lah. Okay, dan memang tak adalah fikir macam pasal PKP lama sangat, apartmen tu kosong. Tak ada. Masuk macam biasa je, tak ada apa. Yang penting masuk tu bagi salam lah. Okay, so kejadian seram dia tu berlaku masa aku tidur kat luar sorang-sorang lah.
So aku sebelum nak tidur tu aku dah bentang toto atas lantai, cadar apa semua. Memang aku dah standby bawa toto. So aku pun bentang toto dan aku pun start tidur lah, nak tidur lah. So bila aku tidur tu, okay, masa aku tidur tu lebih kurang dalam pukul 11 lah. Okay, so aku tidur pukul 11. Memang aku tidur lah, tidur terus. Sekali tiba-tiba, ini bukan mimpi weh. Mula-mula ingat macam mimpi lah juga kan, tapi rupa-rupanya bukan mimpi tau. Aku dengar orang bunyi suara bercakap, tapi suara yang bercakap dengan aku tu, dia menggunakan bahasa yang aku tak faham. So aku memang macam ingat lagi macam bunyi-bunyi yang dibuat tu. Dia macam bunyi dia macam bunyi frekuensi radio pun ada juga kan, tapi dia macam tengah bercakap tau. Dan yang orang kata apa yang buat aku rasa macam berdebar tu lagi, mata aku tak boleh buka. Mata weh tak boleh buka. Aku padahal masa tu aku tahu aku memang dah berjaga. Aku bukan tengah mimpi, aku bukan tengah tidur. Aku memang dah berjaga. Mata aku tak boleh buka, rasa macam kena gam. Lepas tu tangan aku ni memang tak boleh gerak. Okay, nak dekat situasi macam tu, orang mungkin akan cakap macam, oh kau kena tindih tau. Orang kena tindih. Tapi okay, kalau aku kena tindih, memang aku rasa aku kena tindih juga. Tapi aku tak sesak nafas. Aku tak sesak nafas. Aku cuma tak boleh gerak mata aku tak boleh buka mata aku tak boleh gerak tangan aku. Memang aku tak boleh gerak. Satu badan aku tak boleh gerak. Aku punya mulut pun, aku nak bercakap ni, masa tu memang cuak kan. Dah lah kita dengar bunyi entah apa-apa orang bercakap kan. Lepas tu mata tak boleh buka, tangan kena, macam tangan tu seolah-olah macam kena pegang. Lepas tu mulut aku terkunci pula masa tu. Mulut terkunci kan. Nak baca ayat kursi ke, nak baca apa-apa pun, alamak, memang tak boleh lah. Tapi aku paksa diri aku tau. Aku memang paksa diri aku. Aku cuba cakap, paling kurang pun aku cakap Allahu Akbar lah. Tapi kau bayangkan kalau mulut tengah terkunci ni, aku tak tahu siapa yang ada pengalaman, tapi biasanya kalau orang yang tengah cuak ni, kau cakap apa-apa benda pun kadang-kadang bunyi dia tu akan jadi macam pelik tau. So aku punya Allahu Akbar tu memang bunyi macam memang bunyi macam tu, bukan nak main-main tau. Memang macam tu. Aku padahal dalam hati aku nak cakap Allahu Akbar. Aku nak cakap tu, tapi dia jadi sebab aku cuba nak gerakkan mulut aku. Dan alhamdulillah aku berjaya tau gerakkan mulut aku, dan aku berjaya cakap Allahu Akbar. Cuma pada masa tu, daripada rasa takut kan ni, benda lah yang tindih aku ni kan, dia tiba-tiba jadi rasa macam marah, geram dan berani tau. Aku rasa marah dan geram kat benda tu sebab kau dah tindih aku tu macam mengacau aku lah. Dia jadi macam tu kan. Dia bukan nak tunjuk berani, tapi dia jadi marah tau. Bila jadi marah tu, aku punya tangan ni, aku sambil Allahu Akbar tu, aku nak mengayun kat benda yang tengah tindih aku tu. So bila aku dah berjaya sebut Allahu Akbar tu, memang tangan aku ni berayun. Macam tu, berayun. Seolah-olah macam aku tumbuk benda tu. Dan kemudian bila mata aku tu berjaya dibuka, aku terus macam bangun. Tapi bukan terus bangun diri, bangun, aku terus pandang belakang. Dan aku nampak benda macam asap tau, asap warna hitam di tengah terbang. Lepas tu dia masuk kat bawah pintu, lepas tu dia hilang. Macam tu je. Lepas tu aku macam tertanya tau. Okay, masa tu aku boleh cakap lah, aku tak ada mamai ke apa. Memang aku dah sedar gila, sebab aku memang boleh ingat dengan jelas apa yang sedang berlaku pada ketika tu. Memang aku tak mamai. So aku cakap, aku daripada rasa takut tiba dah jadi rasa berani. Lepas tu sampai aku cakap, benda tu gila, tak guna betul kacau aku tidur. Dia jadi marah macam tu tau. Dan tapi itulah, lepas aku dah nampak benda tu terbang, asap hitam tu masuk bawah pintu, dan kemudian aku pun boleh tidur balik lepas tu.
Sebab rasa takut tu dah berkurangan. Dia lebih pada rasa marah. Aku dah lah penat-penat drive kan, daripada Perak pergi Pahang, tiba kena kacau macam tu. Dan Alhamdulillah aku stay situ 2 malam. Dan aku kena kacau tu pada malam pertama sahaja. Dan malam kedua tu tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma kadang bila teringat balik keadaan tu jadi scary juga kan. Ya, benda tu macam try communicate dengan aku pula. Rasa try pegang tangan aku semua. Tapi aku boleh nampak asap wanita tu macam push. Benda tu siap. Itu je lah yang buat aku teringat-ingat sampai sekarang. So itulah dia cerita seram untuk video pertama aku bagi projek 30 hari 30 video. Aku rasa video ni kejap-kejap nampak separuh je muka aku ni kan. Biasa tengah drive, kita kena fokus pada pemanduan. So aku ni sambil-sambil bercerita je lah. So kalau kualiti video ke apa benda video aku ni tak berapa baik, tak maaf banyak-banyak. Tapi kalau aku ada masa untuk buat proper, aku akan buat proper lagi lah. Alright, so itu saja. 11 minit dah weh aku bercerita. Kita jumpa lagi dalam video yang kedua nanti. Salam seram.